Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya Yunus. Dan saya Sadia. Kepakaran kami adalah membantu individu yang sering tidak dapat menyimpan wang kepada cara yang lebih efektif, iaitu dalam simpanan emas bagi masa depan yang lebih baik dalam membina dana persaraan dan dana pendidikan anak-anak. Okey, pada malam ini kami ingin berkongsi 5 panduan awal sebelum anda membeli emas. Okey, untuk sesi malam ini Sadia akan teruskan untuk berkongsi ilmu dengan anda semua. Silakan. Okay. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Apa khabar? Salam Jumaat. Bertemu kita lagi pada malam ini mengenai FB Live Yunus dan Sadia. Terima kasih buat yang dapat hadir pada FB Live malam ini. Dan sebelum kita mulakan sesi ni, saya mohon rakan-rakan sahabat Alamaya untuk berkongsi FB Live ini dengan rakan-rakan anda, di Facebook personal anda, di Facebook page anda. Jika anda ada banyak grup, tolonglah sharekan di grup-grup anda agar kita sebarkan maklumat ini agar lebih ramai yang tahu mengenai ilmu emas. Okey, kita selalunya kalau kita tahu kadang-kadang ni kita tak ada pun nak share dengan orang. Biarlah ilmu tu sorang-sorang je dengan kita. Tak nak macam tu ya. Kita kalau ada ilmu, kita sebarkan, kita kongsikan agar lebih ramai lagi orang yang mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Itu pun dapat pahala juga. Okey, baiklah. Untuk malam ini, saya nak berkongsi mengenai 5 panduan awal sebelum anda nak memulakan membeli emas. Okey, berdasarkan FB Live kami yang sebelum-sebelum ni, kami mendapat ramai pertanyaan, maklumat, respon melalui WhatsApp, melalui PM kepada kami mengenai public gold. Jadi, kami nak berkongsi dengan anda bagaimanakah maklumat awal, panduan sebelum kita ni nak beli emas. Yang ini adalah tips yang Yunus dan kami praktikkan untuk membuat pembelian emas, dan mungkin tips ini berguna untuk sahabat semua juga untuk membeli emas. Okey, berdasarkan pengalaman kami dah beli emas daripada tahun 2002. Jadi kami dah beli emas ni di pelbagai tempat. Jadi ada juga yang kena tipu, ada yang kena cuba dimanipulasikan oleh syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab. Namun apabila kami mengenali public gold, ianya memenuhi semua kriteria yang kami pasti dalam membuat urus niaga dengan public gold untuk membeli emas. Jadi saya malam ni akan berkongsi dengan anda apakah 5 panduan awal itu, dan agar benda ini dapat memberikan panduan untuk sahabat juga dalam membeli emas. Okey, baiklah, bagi saya share skrin. Okey, saya nak share dulu. Okey, sebentar ya. Okey, apa dia panduan tersebut? Okey, 5 panduan. Dah jadi macam cikgu pula ya. Cikgu nak ajar apakah 5 panduan tersebut. Okey, baiklah. Untuk yang panduan pertama, yang ini penting ya. Apakah yang panduan pertama? Pertama, sahabat semua, tuan-tuan, puan-puan, perlu menyemak latar belakang syarikat dan juga individu yang menjual emas tersebut. Okey, ini penting ya. Apakah latar belakang ini? Okey, latar belakang ini maksudnya kalau sahabat pernah pergi ke kedai emas, sahabat dah tengok kedai emas tu, sahabat dah tengok macam mana kedai tu ada. Jadi itu salah satu cara nak menyemak latar belakang. Tetapi itu zaman dulu ya, zaman dulu sebelum kita ada online business. Dan sekarang ini dalam bisnes secara online, semuanya di hujung jari saja.
klik, swipe, dah nampak dah semua maklumat. Jadi sangat penting ya untuk menyemak latar belakang syarikat. Adakah syarikat tersebut mempunyai masalah perundangan ke? Adakah syarikat tersebut mempunyai unsur-unsur skim cepat kaya ke? Ataupun syarikat ini menjual emas yang bukannya emas tulen tapi tiruan. Jadi kenalah semak latar belakang. Jadi kat mana nak semak latar belakang ni yang orang kata authority di Malaysia yang boleh kita pastikan bahawa ini bukannya scammer. Ini salah satu cara ya, iaitu saya kongsikan di sini adalah link untuk semak dengan Bank Negara Malaysia. Untuk link di Bank Negara Malaysia ini, sebenarnya kerajaan kita melalui Bank Negara Malaysia, dia memantau mana-mana syarikat yang menawarkan pelaburan yang tidak sah. Jadi bila dia pelaburan tu tidak sah, dia akan masuk dekat Consumer Alert List. Jadi saya sharekan link tersebut. Link ini dia yang paling latest ni, pasal hari rasanya Januari 2021 tak silap saya. Dia 19 Januari. Kalau saya tak silap ya, mereka dah kemaskini website Bank Negara tu. Jadi mereka dah ada satu link yang lebih user friendly. Kalau dulu punya senarai tu macam dia senarai penuh yang macam susah juga nak scroll, nak nampak. Tapi sekarang ni laman web tu sangat mudah dan dia akan ikut alphabetical. Maksudnya ikut huruf abjad. Jadi kalau kita nampak abjad, kita tahu nama syarikat ataupun nama orang, kita nak semak kat situ, boleh. Jadi senang untuk semakkan. Jadi pada masa yang sama, kita juga nak tahu latar belakang syarikat emas tersebut, sama ada dia ada membuat kerjasama tak dengan syarikat-syarikat lain ataupun ianya hanya berdiri sendiri. Kalau syarikat tersebut adalah syarikat yang kukuh, syarikat yang ternama, ia sudah pastinya mempunyai kerjasama dengan syarikat yang berkaitan dengan kerajaan ataupun dinamakan sebagai GLC. Okey, syarikat-syarikat ini maksudnya bila dia dah ada kerjasama dengan syarikat GLC, maksudnya takkanlah syarikat yang berkaitan kerajaan ni nak sewenang-wenangnya membuat kerjasama dengan syarikat yang tidak kukuh. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita menyemak latar belakang syarikat tersebut, sama ada genuine ke ataupun scammer. Okey, dan di samping itu, untuk individu, okey, kita kalau kita tengok dekat dalam online ya, kat mana-mana market online ataupun dekat Facebook page ataupun Facebook personal ataupun di mana-mana online platform Facebook ke, YouTube ke, Instagram ke, Twitter ke, TikTok ke, macam-macam. Saya dah tak tersenarai dah. Berapa banyak media sosial sekarang ni. Kita kena semak sama ada penjual tu adalah genuine ataupun tak. Yang ini penting. Kalau katakanlah dia ni adalah scammer, dia tak akan menggunakan muka dia sendiri ataupun dia tak akan mendedahkan nama penuh dia. Dia tidak akan memberikan maklumat tentang diri dia kerana dia tak nak dia ditangkap kerana dia adalah scammer. Tapi kalau yang bukan scammer tu, dia akan bagi tahu genuine siapa nama dia, di mana dia berbuat urus niaga ni dengan syarikat yang mana, dia mewakili syarikat apa. Yang ini memberikan confident, kepercayaan kepada pembeli untuk berurus niaga dengan peniaga online tersebut. Yang ni tips yang saya nak berikan ya. Kalau katakanlah kita nak membuat belian ya, nak tahu orang yang kita nak penjual emas tersebut, adalah penting untuk kita nak tengok kalau ada pelanggan punya review ya. Kalau pelanggan punya review tu dia memang cakap orang ni jangan percaya, janganlah kita ambil sepenuhnya. Kadang-kadang kita kena semak dulu. Kalau kadang-kadang kita akan lihat ada orang cuba menjatuhkan perniagaan orang yang lain dengan meletakkan komen-komen tersebut. Tetapi kita dengan sound mind, maksudnya dengan teliti kita melihat apakah komen-komen yang diberikan oleh pelanggan-pelanggan dengan di page tersebut ke, di Facebook personal ke, ataupun di Twitter ke, di Instagram, di mana-mana media sosial, kita akan lihat dan kita boleh meyakini bahawa penjual tersebut adalah penjual yang genuine, yang original dan bukan
scammer. Okey, seterusnya untuk menyemak latar belakang ini adalah key points ataupun faktor yang paling utama, iaitu kita kena semak syarikat tersebut ataupun individu tersebut tidak mempunyai sebarang masalah dengan perundangan. Kita boleh semak dengan autoriti di Malaysia. Contohnya kalau dengan Jabatan Kastam ke, kalau dia ada menyeludup emas yang tidak yang tidak betul ke daripada luar negara ke, ataupun dia ni ada mempunyai history, mempunyai sejarah berkaitan dengan scammer ataupun pelaburan yang salah. Jadi ini adalah sangat penting untuk kita menyemak latar belakang individu dan juga syarikat, kerana kita tidak mahu terpedaya. Okey, saya nak tengok komen dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Asrizal. Terima kasih kerana hadir pada FB Live kami pada malam ini. Lagi seorang ni Puan ataupun Tuan Nas Jamaluddin, terima kasih kerana sudi hadir untuk ke FB Live kami pada malam ini. Okey, kalau ada sesiapa lagi yang nak kata hi, nak shout out, kata hi, Assalamualaikum, ataupun ada sebarang komen ataupun memerlukan sebarang pandangan, boleh komen, boleh letak komen tersebut di bahagian semasa FB Live ini. Dan jika kami tak dapat jawab semasa FB Live, kita akan jawab selepas FB Live ini ya. Okey, baiklah, itu adalah tips pertama, panduan awal sebelum membeli emas. Jadi saya nak kongsikan ya. Mari saya kongsikan sebentar ya. Okey, untuk public gold, okey, saya kongsikan di sini. Kalau sahabat semua pergi ke laman web public gold, sahabat boleh lihat syarikat-syarikat di dalam negara dan juga di luar negara yang public gold membuat kerjasama. Jadi sebagai contoh ya, public gold menjalankan kerjasama yang sangat erat dengan Pos Malaysia. Dan kalau katakanlah beli emas di public gold, boleh juga beli emas public gold di Pos Malaysia. Setiap ada koleksi edisi terhad Pos Malaysia dengan kerjasama public gold. Jadi yang ini adalah contoh ya. Contoh emas kerjasama dengan Pos Malaysia bagi produk public gold. Jadi ni adalah contohnya. Jadi bila kita lihat ya, syarikat seperti public gold ni menjalinkan kerjasama dengan syarikat GLC, maksudnya ianya mendatangkan satu kepercayaan bahawa keukuhan syarikat tersebut dalam urus niaga ini. Kita nak memastikan bukannya kita beli emas hari ni, esok dah tutup dah syarikat tu. Jadi kita nak pastikan syarikat yang kita kita menjalankan urus niaga ni ada syarikat yang kukuh. Jadi ini mendatangkan satu orang kata peace of mind. Peace of mind ni macam kita tahu yang kita ni membeli dengan syarikat yang kepercayaannya ada. Maksudnya kita tak adalah perlu runsing ke apa ya. Okey, baiklah. Seterusnya saya nak kongsikan tips kedua pada malam ini. Tips kedua, apakah tips kedua itu? Okay, sebentar. Alright, untuk tips kedua, yang ini sahabat perlu untuk semak sekiranya syarikat yang menjual emas tersebut mematuhi keperluan syariah. Okey? Yang ni khas untuk orang Islam ya. Jadi kalau untuk orang Islam ni, dia perlu memastikan bahawa urus niaga yang dijalankan oleh syarikat dalam jual beli emas tersebut mematuhi keperluan syariah. Untuk public gold, siapakah penasihat panel syariah bagi public gold? Ianya adalah yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Yang ini di bawah syarikat Amani advisor. Yang ini syarikat ini Datuk merupakan salah satu ikon terbesar dalam dunia panel syariah di dunia ini, dan dia juga merupakan panel syariah utama bagi public gold. Jadi
apabila Public Gold ni mempunyai panel syariah, kita kena tahu ya bahawa panel syariah ni bertugas untuk menjalankan audit untuk memastikan prosedur urus niaga di Public Gold ini mematuhi keperluan syariah. Jadi apabila syarikat ini diaudit, jadi kita sebagai pelanggan akan ada rasa peace of mind. Dia punya keyword dia adalah, maksudnya bila ada kepercayaan tersebut, jadi kita tak payah nak gusar, nak risau bahawa adakah ini betul ke tak, boleh ke beli emas secara online, boleh ke beli emas secara pos, boleh ke beli emas hari ini lepas tu ambilnya esok lusa. Yang ini ada dia punya prasyarat dia dan ianya telah pun disemak oleh panel syariah dan urus niaga ini mematuhi keperluan syariah. Okey, yang untuk kepatuhan syariah ni saya tak akan elaborate lebih pada FB Live pada malam ini, tetapi insya-Allah kita akan buat satu FB Live yang khas mengenai topik ini pada masa akan datang. Okey, jadi ini adalah tips kedua, iaitu kita kena tahu syarikat tersebut mematuhi keperluan syariah ataupun tidak. Ada juga syarikat-syarikat yang di luar sana yang menjalankan urus niaga emas seperti Public Gold, tetapi mereka hanya menjalankan ikut suka mereka tiada panel syariah dan ini akan mendatangkan rasa was-was. Jadi kalau rasa was-was, bolehlah anda memilih kepada syarikat yang memang pun telah mempunyai sijil tersebut, sijil kepatuhan syariah tersebut. Okey, jadi untuk ini saya nak kongsikan faktor yang ketiga, tips yang ketiga pada malam ini. Okey, mari saya kongsikan tips yang ketiga. Okey, apa dia tips yang ketiga? Sekarang ni nak beli emas, tapi tahu ke harga emas berapa? Yang ini penting, iaitu semak harga emas. Terdapat dua ya semakan ni. Pertama, kita boleh semak harga pasaran emas dunia dan yang kedua adalah harga yang ditawarkan oleh syarikat emas tersebut, sama ada di kedai emas ke ataupun syarikat emas. Kita perlu tahu. Kenapa kita perlu tahu? Kerana kita nak beli barang, kita mestilah tahu harga. Kalau tak tahu harga, nanti kita senang kena kelentong. Okey, jadi untuk yang pertama, untuk semakan harga ini, sahabat boleh lihat, nanti saya akan paparkan sekali lagi. Boleh Google pun boleh, cari website Kitco. Di website Kitco ini, dia akan menunjukkan urus niaga 24 jam bagaimana pasaran harga emas dunia. Okey, boleh lihat ya, dia punya naik turun. Kalau kat Kitco ni, sahabat kena concentrate dekat line warna hijau. Okey, dia ada 3 line. Jadi line yang perlu diberikan fokus adalah line warna hijau, kerana itu adalah harga pergerakan emas pada semasa hari itu. Jadi yang itu yang sahabat boleh lihat. Yang ini selalunya dalam bentuk dolar ya. Dia punya harga dia dalam bentuk dolar. Jadi kalau macam tak pandai sangat nak tengok dalam bentuk dolar, tak apa. Kita boleh berubah pula kepada satu lagi laman web, iaitu laman web Gold Price. Okey, untuk Gold Price ni dia boleh lihat pergerakan harga emas dalam tempoh 20 tahun sebagai contoh. Dan sahabat juga boleh tukar ya dia punya currency, mata wang tu daripada dolar kepada ringgit Malaysia. Jadi bila kita dah boleh tukar tu, barulah senang nak faham. Kenapa kita nak tengok harga ini? Supaya kita tahu ini adalah harga lombong. Ini adalah harga, orang kata tak buat apa-apa, harga emas tu harga emas yang kasar, yang masih tak dibentuk apa-apa, harga lombong. Jadi kadang-kadang ada juga yang prospek ataupun pelanggan kami tanya, kenapa harga pasaran emas yang dijual di Public Gold dan juga harga emas pasaran emas dunia tak sama? Kenapa tak sama kan? Okey, kena ingat, emas bukan harga kawalan. Okey, emas bukan harga kawalan di Malaysia. Namun walau bagaimanapun begitu, apa yang sahabat boleh tengok, harga pasaran emas dunia ini dia ada naik dan turun, dan setiap kedai ataupun syarikat emas akan mengadjust harga tersebut apabila mereka perlu masukkan kos
pengurusan dan juga penghilangan emas tersebut untuk jadikan dalam bentuk gold bar ke, dinar ke, shilling ke, ataupun dalam bentuk apa lagi yang sahabat nak, barang kemas. Jadi bila emas yang dekat dalam Kitco dan juga gold price ini, ianya fokus kepada harga emas lumbung 999. Ingat ya, ini adalah harga emas 999, harga lombong ni, harga lombong. Jadi apabila syarikat menjual emas tersebut, dia akan masukkan juga kos-kos administratif. Apabila ada dapat kos-kos administratif, harganya akan naik sedikit. Sama, okey, saya buat perumpamaan. Kalau katakanlah kita nak beli ayam, ayam jenama ABC, kalau beli kat pasar, ayam tu ayam seekor kan, seekor ayam, harganya lain. Kalau kita masak ayam tu, kita gorengkan kat rumah, harganya dah tak ada harga tambahan. Tapi kalau kita beli ayam goreng ABC ini di kedai ABC, harganya berbeza. Pernah tak sahabat pergi kedai restoran ayam, tanya, kenapa harga kat pasar harganya macam ni? Kenapa tak jual dengan harga kat pasar? Mestilah berbeza kerana harga ayam yang dah dimasak mestilah berbeza berbanding dengan harga di pasar. Sama juga dengan harga emas ni. Harga emas di lombong dan harga emas yang sahabat dapat pegang di tangan, sama ada gold bar ataupun barang kemas, mestilah harganya telah ada perbezaan kerana termasuk dengan kos-kos administratif yang lain. Okey, baiklah, sekarang ini saya nak kongsikan pula bagaimana nak melihat harga emas di Public Gold. Okey, sebentar ya. Okey, untuk harga emas di Public Gold, sahabat boleh lihat terus di laman web Public Gold. Untuk harga emas di laman web Public Gold ni, ianya boleh diakses, boleh dilihat oleh semua orang. Selagi sahabat ada internet, masuk je dekat laman web Public Gold, boleh tengok harga dia. Ada setengah-setengah kedai ataupun syarikat, harga emas mereka hanya ahli sahaja yang tahu. Ataupun jika sahabat masuk ke laman web mereka, mereka tak ada tunjukkan langsung harga emas tersebut. Harga emas mereka hanya boleh disemak apabila sahabat sama ada pergi ke kedai emas tersebut, ataupun jika sahabat adalah ahli mereka, kena tanya orang atasan diorang untuk dapatkan harga emas mereka. Tapi di Public Gold, kita sangat-sangat telus harga emasnya dipaparkan secara jelas, nyata dan terang. Dan yang paling penting, bila harga emas ini, untuk harga emas dinar dan juga gold bar, harganya dikemas kini setiap 20 minit berdasarkan harga pasaran emas dunia. Harga pasaran emas dunia ni bukannya ikut bursa saham kat Malaysia ya. Maksudnya bila dunia ni, apabila Tokyo mula urus niaga bursa sahamnya, sehinggalah New York tutup. Jadi maksudnya dia meliputi 24 jam harga emas tu boleh naik dan turun. Itulah betapa telusnya harga emas di Public Gold. Jadi apabila nak beli emas, kalau katakanlah dalam satu hari, saya beli emas sekarang dengan Yunus beli emas pagi tadi, harganya kemungkinan adalah tidak sama kerana ianya berdasarkan harga pasaran semasa kita buat pembelian tersebut. Okey, saya harap ini jelas ya. Baiklah, sekarang ini saya nak pergi ke tips yang ke berapa? Yang keempat pula. Okey, lagi saya share kan. Oh, salah. Sebentar ya. Boleh. Tak boleh pula. Sekejap. Okey, tiba-tiba ada masalah teknikal sikit dia punya nak show ada slide saya minta maaf ya. Okey, sekarang ni saya nak sharekan
tips yang keempat, iaitu bila kita nak beli emas, mestilah kita kena tahu apakah produk emas yang ditawarkan oleh kedai, syarikat ataupun individu yang menjual emas tersebut. Okey, untuk pilihan produk ni sahabat kena tahu sama ada orang yang jual tu dia jual emas fizikal ke ataupun dia jual hanya sandaran kepada emas. Okey, untuk emas fizikal ni maksudnya emas tu boleh bentuk dalam bentuk gold bar ke ataupun dalam bentuk dinar ke, shilling ke, ataupun beli emas hanya dapat sekeping kertas sahaja. Iaitu kena faham. Dan katakanlah untuk sekeping kertas itu sama ada emas tu boleh dikeluarkan dalam bentuk fizikal ataupun tidak. Yang ini kena faham. Jadi yang seterusnya, macam mana cara tempahan ataupun belian emas tersebut dibuat. Bila dah tahu produk, dah tahu berapa gram, kena tahu pula macam mana nak beli. Sama ada belian, sama ada semuanya secara online ataupun kena tempah dulu ataupun macam mana. Jadi kita kena tahu prosedur-prosedur untuk pembelian. Dan apabila nak buat bayaran, sama ada bayaran tu dia boleh buat bayar sekali ke ataupun dia kena buat bayaran, boleh tawaran untuk bayaran bulanan. Dan apabila untuk pembayaran ini juga sama ada ianya boleh menggunakan FPX online banking ataupun kena pembayaran tunai ataupun boleh masukkan duit ke account bank dan upload receipt bank. Ini adalah contoh-contoh bila kita nak buat belian, kita kena tahu macam mana nak bayar. Dah tahu produk, dah tahu cara nak tempah, macam mana nak beli, cara nak bayar. Dan yang paling penting, macam mana cara nak ambil emas tersebut. Sama ada kena perlukan emas tersebut kena ada temu janji ataupun boleh penghantaran secara pos ataupun hanya cash on delivery. Jadi ini adalah faktor-faktor yang sahabat ataupun tuan-tuan dan puan-puan kena ambil maklum apabila membuat pembelian emas. Kalau zaman dulu orang beli emas, orang pergi kedai emas, kena tunggu kedai emas tu buka. Kedai emas dah buka, beli emas, lepas tu bawa balik. Tapi zaman sekarang kita adalah menuju kepada era digital. Jadi bila ke era digital ini, produk emasnya pun ada pelbagai dan Public Gold adalah salah sebuah syarikat emas yang menerajui cara pembelian secara online ini. Jadi cara pembeliannya tempahan secara online, dah buat bayaran penuh, boleh buat penghantaran secara gold in transit, penghantaran yang berinsurans ke alamat rumah saudara-saudara semua, dan juga boleh buat temu janji dan ambil emas di cawangan. Dan cawangan di Public Gold ni ada banyak, di seluruh Malaysia ada cawangan. Jika lokasi sahabat jauh daripada cawangan, tak ada masalah, boleh buat penghantaran. Okey, baiklah. Yang seterusnya saya nak kongsikan tips yang ke-5, panduan awal untuk membeli emas. Okey. Yang untuk tips ke-5, yang ini orang kadang-kadang terlepas pandang. Dia nampak harga emas tu murah, dia nampak harga emas tu boleh beli cash on delivery, menang apa? Macam senang saja nak dapatkan emas tersebut. Tetapi apabila nak jual semula, syarikat tak ambil, ya. Ataupun bila nak dipajak ataupun Rahno, tak boleh juga. Jadi sebab itu, untuk panduan awal ini, sahabat kena pastikan bahawa emas tersebut, adakah syarikat yang anda beli emas tersebut boleh membeli semula emas sahabat yang dah dibeli tu, ataupun adakah emas tersebut boleh diterima oleh kedai pajak gadai ataupun Rahno. Yang ini kami ada juga menerima perkongsian daripada sahabat-sahabat kami, sahabat alamayah kami juga, bahawa ada yang beli emas jenama 123 ataupun jenama XYZ. Okey, beli memang murah, tapi bila nak jual balik syarikat tak terima, ataupun bila nak jual balik syarikat dah tutup, syarikat dah lingkup, dah tak boleh jual balik. Bila bawa ke Rahno, bila bawa ke pajak gadai, emas tersebut tak boleh nak pajak. At the end, emas tersebut simpan je lah. Dan ataupun ada juga yang pergi jual
di kedai untuk leburkan, untuk jadikan barang kemas. Jadi ini adalah perkongsian yang kami terima dengan pelanggan-pelanggan kami. Jadi sebab itu kami dari Public Gold sangat-sangat berbesar hati menyatakan bahawa emas Public Gold, anda beli emas di Public Gold boleh beli balik emas sahabat. Tak kira berapa kilogram yang sahabat nak jual balik, boleh dibeli semula. Dan pada masa yang sama, kalau nak pajak, boleh pajak sama ada di Public Gold sendiri, di bawah Koperasi Dagang Emas, ataupun kalau di lain-lain tempat, termasuklah di Pos Ahrahnu. Jadi bila banyak tempat yang boleh menerima untuk pajak, yang boleh menerima untuk jualan semula, dah beli nak jual balik pada mereka senang. Jadi ini adalah faktor yang sangat-sangat penting, kerana syarikat yang boleh membeli semula emas anda menunjukkan keukuhan, keutuhan, kekukuhan syarikat tersebut dalam menjalani urus niaga ini. Jadi kita tak nak beli emas, dah beli banyak-banyak, lepas tu nak jual semula kepada syarikat, syarikat tak nak beli, ataupun bila nak pajak dah tak boleh nak pajak. Jadi ada juga ya yang orang beli emas kemudian tak dapat nak buat apa-apa. Jadi sebab itu ilmu emas itu penting. Kalau tersalah langkah, nanti anda juga yang merana. Okey, itu saja untuk perkongsian mengenai ilmu emas. Sekarang ni saya nak kongsikan dengan sahabat bahawa kami ada kod promosi untuk pembelian barang kemas PG Jewel. Jika sahabat nak jadi dealer di Public Gold, sama ada normal dealer ataupun priority dealer, sahabat boleh membuat belian barang kemas 3,000 ke atas tambahan wildcard dengan menggunakan kod LUVND. Sahabat boleh dapat potongan 1% dan menjadi normal dealer. Manakala untuk pembelian 5,000 ke atas, sahabat boleh mendapat potongan 1.5% dan terus menjadi untuk priority dealer. Okey, sekarang saya nak recap balik 5 panduan asas untuk malam ini, iaitu sebentar ya. 5 panduan asas sebelum anda membeli emas. Jadi yang pertama, sahabat kena tahu semak latar belakang syarikat dan juga individu yang menjual emas tersebut. Kalau di Public Gold, sahabat boleh lihat senarai syarikat-syarikat yang telah bekerjasama dengan Public Gold dalam urus niaga emas ini. Yang kedua, sama ada syarikat tersebut mematuhi keperluan syariah dalam urus niaga emas. Ini sangat penting bagi orang Islam ya. Jadi yang ketiga, sahabat perlu semak harga emas pasaran emas dunia, dan juga sahabat boleh semak harga emas yang ditawarkan oleh syarikat tersebut. Dan di Public Gold, semua harganya adalah nyata dan jelas di laman web Public Gold, dan ianya dikemas kini setiap 20 minit. Manakala kemudian sahabat juga perlu tahu apakah produk emas dan pilihan emas yang ditawarkan oleh syarikat, dan bagaimana prosedur urus niaga untuk membeli, membayar dan mengambil emas tersebut. Seterusnya, tips yang terakhir, apabila dah beli, dah buat belian apa semua tu, sahabat juga kena tahu adakah emas tersebut syarikat tempat sahabat beli boleh membeli semula emas sahabat, dan adakah emas tersebut boleh dipajak ataupun diahrahnukan. Yang ini adalah 5 tips paling mudah untuk sahabat memulakan untuk pembelian emas. Okey, sekarang saya bersama dengan Yunus. Mungkin Yunus nak kongsikan apa-apa berita yang ni. Okey, untuk malam ini kami ada promosi untuk pembelian barang kemas di PG Jewel. Gunakan kod diskaun LUVND untuk dealership normal dealer, manakala untuk priority dealer LUVPD. Okey, dan kepada anda yang ingin menjana pendapatan pasif seperti kami berdua, okey, malam ini Public Gold akan adakan FB Live bersama Maha Guru Emas Public Gold jam 9 malam ini. So nantikan promosi besar-besaran malam ini.
Okey? Untuk semasa promosi ini, sahabat boleh melihat pelbagai produk ataupun package untuk pembelian emas. Harga emas hari ini, wah, semakin cantik, semakin molek untuk dibeli. Dan juga jika sahabat ingin menjadi dealer di Public Gold dan bukan sahaja dengan menggunakan pembelian barang kemas seperti nak beli gold bar, dinar ataupun melalui akaun Gap, akaun emas gold accumulation program, Public Gold akan menawarkan package-package tersebut pada malam ini dan kami akan kongsikan dengan sahabat. Semestinya Public Gold adalah jenama yang boleh dipercayai dan kami adalah authorized dealer di Public Gold yang telah pun memberikan bimbingan kepada lebih 300 pelanggan di bawah Public Gold dan kami sebenarnya dah pun mendapat top producer award daripada Public Gold semalam. Ini adalah kali ke-7 kami menerima top producer award dan ini adalah award tertinggi yang kami dapat, iaitu mendapat platinum. Ini kali kedua kami mendapat platinum dan ini semua berkat kepercayaan sahabat semua kepada kami. Dan kami juga ingin berkongsi bahawa kami minggu ni ada banyak sangat berita baik. Kami telah pun berjaya mempunyai lebih 13,000 orang followers di Facebook page ini. Terima kasih buat sahabat semua yang memberikan kepercayaan kepada kami. Baiklah, itu saja untuk FB Live kami pada malam ini. Kita bertemu lagi 2 hari. Lagi 2 hari jam 8 malam pada hari Ahad 8 malam. Temui kami di FB Live dan kami, saya Sadia. Saya Yunus. Mengucapkan selamat malam dan Assalamualaikum. Bye.